Ya? Baik, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, bukankah pada minggu sudah ada sedikit latihan Ustaz bagi? Ada ke? Ada. Muka surat berapa buku warna merun? Muka surat yang keempat. Okey, ini latihan yang pertama sekali perempuan buat untuk tajwid tahap yang pertama, betul? Iaitu melibatkan 3 hukum tajwid. Perempuan, ini bermakna perempuan semua dah belajar berapa hukum tajwid dengan Ustaz? Dah 3 hukum. Lepas 3 hukum baru Ustaz bagi latihan. Ini latihan pertama kita. Siapa pelajar yang baru first time datang hari ini, Ustaz nak ucap selamat datanglah ke kelas kita. Dan puan-puan tolong bertanya khabar dengan kawan sebelah, apakah perkembangan kelas kita yang terkini. Baik, buat masa ini, puan-puan sudah pun belajar 3 hukum tajwid, iaitu idgham ma'al ghunnah, idgham bila ghunnah, dan juga iklab. Ketiga-tiga hukum tajwid ini, tuan-puan, terletak di bawah tajuk hukum apa? Nun mati dan tanwin. Bab berapa? Baru bab 1, Ustaz. Maknanya jauh lagi lah perjalanan tuan-tuan dan perempuan. InsyaAllah. Mudah-mudahan panjang umur, sihat. Tuan-tuan perempuan dapat khatam tajwid satu hari nanti dengan saya. Ya, InsyaAllah. Amin. Perempuan yang dirahmati Allah, untuk sebelum kita bincangkan latihan ini, boleh tak kita ulang kaji ringkas tentang 3 hukum yang awal yang perempuan dah belajar melalui buku warna hijau Ustaz ni. Ni buku nota, ini buku hijau ni buku nota. Buku warna merun tu buku latihan. Asal lagi kita bincang latihan, apa pun kita tengok dulu 3 hukum awal yang kita dah belajar, dan Ustaz akan selalu mengulang-ulang macam ni supaya perempuan sentiasa ingat apa yang dipelajari, insya-Allah. Sebab apa di rumah tak ada siapa nak mengulang kaji dengan saya Ustaz. Suami, isteri, anak cucu, mereka semua tak belajar macam saya. Jadi tuan-tuan perempuan, inilah peluang untuk tuan-tuan perempuan mengulang kaji dengan Ustaz terlebih dahulu, ya. Okey, perempuan ingat, ya. Dalam tajwid tahap 1 ini, tuan-tuan dan perempuan kena belajar berapa bab dengan Ustaz? Kena belajar 5 bab. Wajib kena belajar 5 bab dengan Ustaz. Tak boleh lebih, tak boleh kurang, 5 bab sahaja. Tuan-tuan, bab 1 yang kita sedang belajar pada waktu ini adalah namanya hukum nun mati dan tanwin. Ni perempuan ingat tau. Dengan Ustaz lainlah caranya. Tapi dengan saya, bab 1 mesti hukum nun mati dan tanwin. Okey, tuan-tuan perempuan dah tahu kan apa makna nun mati dengan tanwin? Tahu kan, dah catat dah 2-3 kali dah Ustaz tanya benda yang sama. Jadi tak perlu jawab lagi lah apa dia nun mati dan tanwin. Siapa yang baru first time ke second time ke datang kelas Ustaz, tolong tanya khabar dengan kawan sebelah, apa makna nun mati dan tanwin. Baik, Ustaz tak nak khabar lagi dah. Semua dah ada kita tanya soal jawab dalam kelas-kelas kita sebelum ini. Alhamdulillah. Jadi perempuan dipendekkan cerita, apabila nun mati atau tanwin ni jumpa dengan huruf-huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah tu adalah huruf-huruf Al-Quran. Yang kita biasa sebut alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, sampailah huruf ya lah perempuan, ya. Dan jumlah huruf Quran berapa? 29 huruf. Jadi sekali lagi saya ulang, ya. Apabila nun mati atau tanwin jumpa dengan huruf-huruf hijaiyah ni tadi, maka ulama kata mesti wujudlah 5 hukum tajwid. Berapa hukum? 5 hukum tajwid. Tetapi sebelum itu puan-puan ingat tak? Sebelum kita sebut 5 hukum tajwid, tuan-tuan kena faham dulu 2 keadaan, 2 bentuk nun mati dan tanwin yang ada dalam Quran. Yang pertama sebelah kiri, tengok buku tajwid Ustaz muka surat 18. Nunnya nampak mati tak? Nunnya tak nampak mati, tapi kita sebut nun apa? Nun mati juga. Apa-apa jangan salah faham. Nun tu tak nampak mati kan? Tapi hakikat dia mati. Dan kita sebut sebagai nun mati. Okey, bagus. Kemudian, tengok sebelah kanan dia tu. Yang Ustaz Bobo sengkang lepas tu, tanwin. Tanwin ni baris 2. Di atas, di bawah. Bentuknya berselang. Betul? Manakala bentuknya selari. Maka kalau jumpa bentuk ini, nun mati yang tadi dengan yang ini, tanwinnya, maka ulama kata ia isyarat kepada 3 hukum tajwid. Sama ada yang pertama idgham sebut, kedua ikhfa atau ghunnah. Puan-puan kena fahamlah apa makna idgham, ikhfa, ghunnah. Apa makna ikhfa? Tersembunyi. Apa dia idgham? Apa dia ghunnah? Ghunnah pun masuk juga. Ghunnah dia dengung puan-puan yang buat sustain puan-puan, ya. Kena jawab dengan jawapan yang tepat. Idgham itu masuk, ikhfa itu sembunyi, ghunnah itu dengung. Dan kalau anak cucu tanya dengung tu bunyi apa?
Bunyi sengau, alhamdulillah. Bunyi sengau kat mana? Dalam hidung. Berapa lama? 2 harakat. Pandai. Nak kira dengan apa? Dengan jari aja, tak payahlah ambil jam ke apa, tak payah perempuan ya. Kira dengan jari saja, 1, 2, gitulah 2 harakat ya. Okey, jadi kena ingat ya, saat lagi kalau perempuan jumpa bentuk begini, maka dia isyarat kepada hukum sama ada idgham atau ikhfa ataupun gunnah pada bacaan. Kemudian bentuk yang kedua, tengok sebelah kanan, nunnya nampak mati. Betul? Maka kita sebut nun matilah. Dan nun tu nampak mati, nun matilah. Habis itu tadi Ustaz, nun yang tak nampak mati, itu juga nun mati. Tapi dia merujuk kepada hukum yang berbeza. Okey. Kemudian bentuk yang kedua, Ustaz sambung lagi cerita ni. Tanwinnya baris 2 di atas, di bawahnya selari. Baris 2 di depannya berselang. Maka ini isyarat kepada hukum bacaan izhar. Sebut izhar. Apa makna izhar puan? Nyata terang jelas, alhamdulillah. Bila Ustaz soal ni, perempuan tolonglah jawab. Tak kerti jawab kuat, jawab slow-slow pun tak apa. Tak kerti jawab slow, jawab dalam hati pun tak apa. Biar Allah sajalah mengetahui. Perempuan yang dirahmati Allah, marilah kita sebut 5 hukum tajwid di bawah nun mati dan tanwin. Yang pertama sebut pandai. 2, 3, 4, 5. Tolonglah hafalkan ataupun tolonglah fahamkan perempuan ya, sebab 5 hukum ni akan sentiasa ada di bawah tajuk nun mati dan tanwin. Kalau perempuan belajar dengan mana-mana ustaz lain pun, ini jugalah ceritanya 5 hukum ya. Cuma kadang-kadang ada setengah ustaz dia sebut 4 hukum aja. Dia sebut apa tahu? Yang pertama idgham, yang kedua iklab, ketiga ikhfa, yang keempat disebut izhar. Rupa-rupanya idgham nanti dipecahkan pada 2. Idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah. Jadi kalau ikut buku tajuk ustaz dah kira selalu 5. Senang cerita begitu ya, tak payah pecah-pecah lagi dah. Jadi perempuan terpulang pada masing-masing. Kalau ada setengah ustaz dia kata 4, perempuan kena ingat idgham ni ada 2 nanti pecahnya, ma'al gunnah dengan bila gunnah. Ya, okey, tak apa. Yang penting sekali lagi diulang, ada berapa hukum di bawah nun mati dan tanwin? 5 hukum. Sekali lagi, yang pertama, kedua, bila gunnah, 3, 4, 5. Alhamdulillah, khusyuk puan-puan membacanya dalam buku tadi ustaz. Alhamdulillah. Bukan ke ustaz suruh tengok buku, kami tengoklah buku ustaz dan kami baca tadi. Alhamdulillah. Puan-puan yang dirahmati Allah, diam tak diam, kita dah belajar 3 hukum kan? Okey, mari kita buat ulang kaji ringkas. Hukum yang pertama disebut muka surat 19, namanya idgham. Apalah bila gunnah, ma'al gunnah. Ustaz dengar bila gunnah tadi perempuan. Ya Allah, telinga saya ni lintah juga perempuan. Saya dengar apa jawapan perempuan tu walaupun jawab ramai-ramai. Allahu Akbar. Perempuan, idgham ma'al gunnah diulang. Iya, apa makna idgham ya? Tu dah ada masuk. Kalau ma'al gunnah serta dengar. Bagus je, pandai. Sekarang ni anak cucu tanya, mak, abah, opah, macam mana nak cam hukum ni dalam Quran? Perempuan jawab, baca buku tadi ustaz, pertemuan antara nun mati atau tanwin dengan 4 huruf dalam. Yes, ini namanya idgham ma'al gunnah. Tapi pastikan nun matinya dan tanwin adalah digunakan bentuk satu. Ni bentuk satu puan ya. Bentuk satu dengan 4 huruf perempuan. 4 huruf idgham ma'al gunnah, apa dia? Tu dah ada kat situ. Ya wa mim nun. Ada setengah ustaz digabungkan huruf ni jadi satu kalimah. Yauman dia kata. Boleh juga, tak ada masalah. Janji ya wa mim nun. Dan bertemunya mereka ini mesti dalam dua kalimah saja. Apa makna 2 kalimah? Huruf nun mati atau tanwin berpisah tulisan dengan ya wa mim nun. Maknanya ustaz soal, ustaz jawab. Perempuan, sepatutnya perempuanlah jawab tadi. Itu saya soal, saya jawab perempuan. Allahu Akbar. Sekali lagi diulang. Perempuan ambil perhatian. Apa makna 2 kalimah? Nun mati atau tanwin berpisah tulisan dengan Masya Allah. Itu baru perempuan jawab. Alhamdulillah. Terima kasih perempuan ya. Itulah maknanya 2 kalimah. Perempuan tahu tak kenapa ustaz selalu ulang-ulang perkataan 2 kalimah?
Dulu masa saya mengajar, ada di kalangan jemaah yang masih keliru. Sampai balik rumah, telefon ustaz. Ustaz, saya tak faham apa makna dua kalimah, satu kalimah ni. Saya tak tahu makna bahasa Arab dan sebagainya. Belajar mengadu dengan ustaz. Itu sebab ustaz cari akal. Ustaz cari idea macam mana nak bagi faham jemaah ni apa makna dua kalimah. Akhirnya, saya dapat satu statement. Rupa-rupanya dua kalimah ni, huruf nun mati atau tanwin berpisah tulisannya dengan ya, waw, mim. Maknanya perempuan tak akan nampak dia bercantum dalam Quran. Kalau bercantum ustaz macam mana? Kalau bercantum juga maybe hukum lain ataupun hukum tak belajar lagi ataupun tersalah cetak pada Quran tersebut. Jadi perempuan ambil perhatian. Okey. Sekarang ni cuba ulang suara. Apakah huruf idgham ma'al ghunnah? Bagus. Ya wa minum ya. Itulah 4 huruf idgham ma'al ghunnah sampailah bila-bila. Sampailah ke hari kiamat. Perempuan yang dirahmati Allah. Seterusnya ustaz tunjukkan di bawah tu bagaimana kaedah bacaan ataupun cara nak membaca idgham ma'al ghunnah. Ulama pesan apa? Masukkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf idgham ma'al ghunnah dan dibaca dengung 2 harakat. Jadi sebelum dengung kita kena buat apa? Sebelum dengung kita kena buat apa? Masukkan. Apa yang dimasukkan? Nun mati atau tanwin. Minta maaf tuan-tuan, saya memang banyak soal jawab macam ni nak bagi faham. Supaya puan-puan betul-betul faham. Kalau anak cucu tanya di rumah, kita boleh jawab setidak-tidaknya. Ya? Jadi sekali lagi diulang ya. Bagaimanakah kaedah bacaan idgham ma'al ghunnah? Ulama pesan kamu masukkan huruf nun mati atau tanwin itu ke dalam huruf idgham ma'al ghunnah. Kemudian kamu sertakan dengan bunyi sengau. Bunyi sengau tu bunyi apa? Bunyi dengung lah. Berapa lama nak sengau? 2 harakat aja. Pandai, alhamdulillah. Bila puan-puan boleh jawab soalan ustaz, maknanya fahamlah apa yang ustaz ngajar selama ni. Alhamdulillah. Okeylah puan-puan, kalau macam tu kita teruskan kepada bacaan di bawah. Saya nak dengar sekali lagi bagaimana contoh bacaan idgham ma'al ghunnah. Okey puan-puan tengok yang sebelah kanan. Okey, cuba baca kalimah yang pertama sebelah kanan atas. 1, 2, mula. Kalau ditanya apa bertemu apa? Nun mati jumpa ya, berapa kalimah? Mana puan tahu 2 kalimah? Yes, apa yang dia berpisah tu, dia tu apa? Nun mati atau nun mati dan nun mati dan huruf ya itu berpisah pada tulisannya. Alhamdulillah. Kadang-kadang perempuan ni jawab ringkas berbenar. Jadi kadang-kadang anak cucu kita tak faham. Jadi kena jawab 2 kalimah tu nun mati dengan ya tu berpisah pada tulisannya ya. Okey, sekali lagi dengan ustaz baca ya. Lan yadurrukum. Ini bermakna nun mati tu nak baca ke tidak? Tak baik baca. Sebaliknya kita masukkan ke dalam huruf ya. Jadi yang bunyi lan itu bunyi huruf ya puan. Bunyi huruf ya yang mana ada bunyi sengau kat situ. One more. Lan yadurrukum. Sebut. Masya Allah. Pandai puan-puan. Boleh tak baca macam tu di rumah? InsyaAllah. Ustaz dah tunjuk banyak kali. Boleh lah Ustaz. InsyaAllah. Malahan kami boleh ajar pada anak cucu di rumah. InsyaAllah. Seterusnya. Tunjukkan saya bacaan. Nombor 2. Miwara. 1, 2 mula. Itu bagi 2 harakat puan. Miwarai. Sebut. Iya, apa jumpa apa pula kali ini? Nun mati jumpa dengan waw dalam 2 kalimah. Apa buktinya 2 kalimah Ji? Nun mati dengan waw tu berpisah pada tulisan. Pandai. Seterusnya yang ketiga, nun mati jumpa mim, baca. Mim tutup bibir rapat-rapat. Mim maqatikum. Sebut. Apa jumpa apa? Nun mati jumpa mim dalam 2 kalimah. Puan-puan takkan nampak dia bercantum, tu mesti dalam 2 kalimah kat situ ya. Dan sat lagi kata ulama, nun mati itu kamu jangan baca. Yang kamu baca tadi adalah mim yang bersabdu. Itu sebab Ustaz suruh tutup bibir. Nak sebut mim kena tutup bibir kan? Okey, one more. Mim maqatikum.
Masya Allah, pandai. Seterusnya, yang terakhir, lan. Kali ni apa? Jumpa apa je? Nun mati jumpa dengan nun. Alhamdulillah. Juga dalam dua kalimah. Jadi ini antara contoh idgham ma'runah yang ada dalam Quran kita. Ada tak contoh lain? Ada tak contoh lain? Adalah kan Ustaz dah bagi kat whiteboard contoh lain. Kemudian dalam Quran masa kita baca surah Al-Baqarah, kan banyak juga contoh lain kan? Dan saat lagi kita nak sambung baca surah Al-Baqarah pun akan jumpa contoh-contoh yang lain pula. Ya? Jadi puan-puan kena rajin tahu baca Quran dan kena rajin menandakan di manakah hukum idgham ma'runah yang ada dalam bacaan kita. Baik, seterusnya, kalau tadi nun mati, kali ini sebelah kiri, bagaimana dengan tanwin? Silakan baca contoh yang pertama sebelah kiri atas. Baca dah betul. Hisaban yasira. Ulang. Apa jumpa apa? Tanwin jumpa dengan huruf ya. Alhamdulillah. Dalam dua kalimah. Pandai. Sebenarnya kan, dalam dua kalimah ni kalau perempuan dah pandai, dah faham, dah perempuan tak payah sebut lah. Lain kali akan datang tak payah sebut lagi dua kalimah. Ya. Sebab memang automatik, tanwin jumpa ya, mesti dalam dua kalimah. Dia takkan bercantum dalam Quran. Kalau bercantum, salah cetok lah Quran tu. Okey, jadi sat lagi, tanwin ni, baris dua di atas, perempuan pi masuk ke dalam huruf ya. Maknanya tuan, tanwin tu nak bunyi ke tidak? Tak payah bunyi. Kalau bunyi macam mana ustaz bunyi dia? Kalau bunyi nanti perempuan baca gini. Hisaban ban yasira. Betul salah? Kalau dengar anak cucu suami isteri baca gitu tegur. Salah abang, salah baca tu bang. Tak boleh baca hisaban. Kena baca hisaban yasira. Ulang. Masya Allah, pandai. Tuan-tuan perempuan, saya doakan mudah-mudahan bila banyak kali ulang ni kita makin pandai. Bukannya makin tak ingat, makin pandai, makin ingat apa yang diajar. InsyaAllah. Seterusnya, contoh yang kedua. Khairu. Ustaz, kali ni kami nampak tanwin jumpa apa? Wow pula, dalam dua kalimah, betul? Maka inilah namanya idgham ma'runah. Dan cara bacaannya sama macam di atas. Cuma bezanya huruf. Kalau di atas tadi hurufnya ya. Kali ini hurufnya waw. Jadi kesimpulannya, bila baca khairun wa abqa, tanwin tu nak baca ke tidak? Tanwin tak payah baca. Yang kita baca apa? Huruf waw lah selepas tanwin tu. Kemudian jangan lupa bunyi apa je? Bunyi sengau. Bila Ustaz tunjuk hidung ni, mana bunyi sengau lah perempuan. Ya? Jangan lupa. Kalau perempuan tak bunyi sengau, contohnya, khairu wa abqa, sikit je bunyi sengau, maka hukum bacaan kita makruh. Ingat tu. Ada tahu, ada orang di luar sana yang baca, dia baca sambil lewa, khairu wa abqa, sikit aja, khairu wa abqa. Sepatutnya khairu wa abqa. Sebut. Alhamdulillah. Seterusnya contoh yang ketiga di bawah, baca bisulta. Kali ni apa jumpa apa? Tanwin jumpa dengan mim. Kadang-kadang ada pelajar tak faham. Dia kata apa tahu? Nun mati jumpa mim. Sebab dia nampak nun besar kat situ kan? Sebenarnya nun itu adalah bertanda baris dua di bawah. Jadi bertanda tanwin. Jumpa dengan huruf mim. Maka ini namanya idgham ma'al ghunnah. One more. Bisultanim. Mana ada mubina kat situ? Mubin kita wakafkan aja. Nun tu, nun yang terakhir tu kita matikan ya. Sebab apa? Kita wakafkan bacaan. Okey, tak apa tuan-tuan. Seterusnya contoh yang keempat, amilatun. Kali ini apa jumpa apa? Tanwin jumpa dengan nun. Maka masukkanlah tanwin ke dalam nun dan kamu baca dengung dua harakat. Baik tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, 8 contoh tadi alhamdulillah semua boleh baca belaka. Alhamdulillah. Ustaz, nak kena hafal ke semua ni ustaz? Tak payah hafal. Puan-puan fahamkan. Itu sebab bila ustaz soal jawab tadi, kalau puan-puan boleh jawab soalan ustaz, maka fahamlah tu.
Tapi kalau senyap je, biarlah ustaz, kawan saya jawab ataupun ustaz je jawab. Kami saya tak nak jawab. Puan-puan dikhawatiri kita tak faham apa yang kita baca. Jadi saya nak pemahaman puan-puan tu mesti ada dua perkara. Yang pertama dari segi teori. Teori itu yang macam ustaz tanya tadi dah, apa jumpa apa nak dimasukkan ke dalam apa, itu namanya teori. Tapi praktikal juga kena ada. Maksud ustaz bila kita praktikan bacaannya itu betul. Puan-puan jangan salah pula. Kadang-kadang kita ni tak seimbang antara teori dengan praktikal. Ada kadang-kadang kita ni teori dah faham dah, tapi praktikalnya tak berapa faham ataupun buat sambil lewa. Contohnya macam tadi lah. Macam contoh yang kedua, khairu wa abqa. Ada lagi orang di luar baca khairu wa abqa, khairu wa abqa. Ataupun dia khairun wa abqa, ada. Sedangkan dia tahu kat situ adalah idgham ma'al gunnah. Okeylah puan-puan. Ustaz doakan mudah-mudahan bila-bila masa kalau Ustaz minta puan-puan baca contoh ini, puan-puan boleh baca dengan betul seperti mana yang dibaca tadilah. Okeylah tuan-tuan, cuma saya nak ingat sebelum kita pindah kepada idgham bila gunnah, puan-puan ingat tak kalimah yang selalu kita baca ketika berdoa, iaitu perkataan ad-dunya. Selalu tak kita baca ad-dunya kan? Okey. Puan-puan mesti dah tahu dah tu jawapannya. Ad-dunya ni tulisannya macam ni kan? Ad-dunya. Ya, dia ada nun mati jumpa dengan ya. Macam ni. Ni nun mati jumpa dengan ya. Kalau pelajar yang tak berapa faham hukum tajwid, dia akan mengatakan ni idgham ma'al gunnah. Sebab nun mati jumpa ya. Tapi orang yang belajar, macam teman-teman belajar dengan ustaz kan, berguru kan, ustaz dah bagi tahu dah. Yang ni bukan idgham ma'al gunnah. Walaupun nun mati jumpa ya. Pasal apa dia bukan idgham ma'al gunnah je? Pasal apa? Pasal dia bercantum. Sedangkan tadi ustaz khabar, idgham ma'al gunnah dalam dua kalimah. Dia tak bercantum. Betul. Lagi sebab yang kedua. Sebab yang kedua kenapa dia bukan idgham ma'al gunnah? Dah senyap pula dah. Sebab yang kedua nunnya nampak mati. Bukan ke idgham ma'al gunnah tadi yang kita baca nunnya semua tak nampak mati. Betul? Jadi yang ni nun nampak mati ustaz. Maka itu sebab dia tak layak jadi idgham ma'al gunnah. Maka dengar molek-molek. Kalau dengar, puan-puan dengar mana-mana tok imam ataupun kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah, contohnya, contoh doa yang kita baca selalu, puan-puan jangan kata dia idgham ma'al gunnah. Sebaliknya hukumnya izhar mutlak. Ini hukum apa ni? Hukum yang puan-puan belum belajar lagi lah. Belum belajar. Tapi satu hari nanti belajar dengan ustaz ni. Masa tajuk tahap 2 akan datang insya-Allah. Cuba sebut nama hukum dulu, izhar mutlak atau wajib? Ustaz, saya dalam bab-bab mengingat hukum ni lemah sikit ustaz. Saya mudah lupa. Ustaz sebut sekarang, kejap lagi saya lupa. Ustaz tak boleh nak ingat lama. Okey, tak apa. Mengingat nama hukum ni tak wajib pun. Cuma puan-puan, kalau puan-puan nak tahu nama hukum, inilah dia. Tapi yang paling mustahak, bacaan je mesti begini. Ad-dunya. Sebut. Ad-dunya. Jangan baca ad-dunya. Idgham ma'al gunnah. Siapa baca begitu salah. Puan-puan pergi dah semak dengan mana-mana ustaz, maka salah bacaannya. Jadi puan-puan rupa-rupanya, idgham ma'al gunnah ni boleh katakan tiap-tiap hari kita baca. Terutamanya sesiapa yang selalu baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi puan-puan, saya senang saja. Cara nak mengingat hukum senang saja. Kita kaitkan dengan amalan harian kita. Maknanya ingat doa Rabbana atina fid dunya, maka puan-puan ingatlah hukum izhar mutlak atau wajib. Dan dia bukan idgham ma'al gunnah. Ya, ingat puan-puan ya. Dan insya-Allah satu hari nanti kita belajar hukum ni masa kita tajuk tahap yang kedua semester depan insya-Allah. Okeylah, seterusnya kita beranjak kepada muka surat sebelah. Muka surat sebelah, muka surat 20. Kali ini disebut dengan nama hukumnya idgham bila gunnah. Maka artinya apa? Masuk tanpa dengung. Bagaimana nak kenal idgham bila gunnah? Pertemuan antara nun mati atau tanwin dengan dua huruf dalam dua kalimah sahaja. Dan puan-puan, dua huruf idgham bila gunnah tu apa? Ra lam. Kalau ada kawan sebut lam ra, boleh juga puan-puan, jangan berbalah dengan kawan ni puan-puan ya. Maknanya kalau ada kawan sebut lam ra, puan-puan sebut ra lam. Sama lah tu puan-puan hurufnya ya. Dan hurufnya tidak banyak, hanya sekadar dua saja. Kalau dua ni boleh ingat selalu, bolehlah ustaz cakap dua tu boleh ingat ustaz. Sampai bila-bila boleh ingat kami insya-Allah. Dan puan-puan kena ingat tahu, dua kalimah kat sini maknanya apa tahu? Huruf nun mati atau tanwin berpisah tulisan dengan
Ra dan lam. Itu maknanya dua kalimah. Ya. Dan cara nak membacanya silakan masukkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam idgham bila guna dan dibaca tanpa dengung. Maknanya sebelum kita baca tanpa dengung, pastikan kita masukkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf idgham bila guna. Kemudian kalau lepas tu kita bacalah tanpa dengung pada bacaan kita. Oh ya, Ustaz nak tanya, apa makna tanpa dengung? Tak ada bunyi sengau. Lagi. Tak ada kiraan. Jangan tunjuk jari. Kadang-kadang dulu ada pelajar, dengung pun tunjuk jari, tak dengung pun tunjuk juga. Rajin benar dia tunjuk. Allahu Akbar. Jadi puan-puan kena faham ya, bila tak dengung tak usah tunjuk jari, tak usah tunjuk kiraan dan tidak ada bunyi sengau pada bacaan. Mari kita buktikan. Silakan, ada contoh di bawah tu, ada 6 contoh. Sebelah kanan, 1, 2, mula baca. Mirrahmati. Perasan tak pada tulisan, nun mati tu masuk ra. Betul? Nun mati tu jumpa dengan ra, minta maaf. Nun mati jumpa dengan ra. Kemudian sat lagi pada bacaan, nun mati tu masuk dalam ra. Nun mati tu masuk ra, bermakna nun mati tu nak baca ke tidak? Tak ada, tak payah baca. Maknanya kalau anak cucu baca, min rahmati, betul salah? Salah. Yang betul macam mana? Masya Allah. Boleh jadi cikgu di rumah, insya Allah. Tapi untuk hukum ni, jelas dulu perempuan ni hukum lain, perempuan tak belajar lagi dengan ustaz. Tak apalah ustaz, setakat mana yang kami boleh ajar, kami ajarlah ustaz. Baik, bagus. Jadi nun mati jumpa ra tadi hukumnya idgham bila guna. Maka bacaannya, masukkan nun mati ke dalam ra dan dibaca tanpa dengung. Seterusnya, contoh yang kedua di bawah. Silakan yubayyin. Nun mati jumpa dengan huruf lam. Juga membawa hukum idgham bila guna. Yubayyin lana. Pandai. Contoh yang ketiga di bawah. Sudah digariskan nun mati jumpa ra? Sudah digariskan. Pandai. Seterusnya tanwin sebelah kiri. Tawwabar. Kali ini tanwin jumpa dengan ra. Tanwin tu baris dua di mana? Tanwin tu baris dua di mana? Baris dua di atas. Jumpa dengan apa? Ra yang bersabdu. Maka tu namanya idgham bila guna. Seterusnya bimu. Nun mati ke tanwin? Tanwin baris dua di bawah. Jumpa dengan huruf lam. Puan-puan jangan confuse, jangan keliru tau. Puan-puan tak boleh kabur itu nun mati, bukan nun mati. Itu namanya tanwin. Nun itu tidak bertanda mati. Nun itu berbaris dua di bawah. Berbaris dua di bawah tu merujuk kepada tanwin. Jumpa dengan lam. Ya. Sekali lagi dia ulang. Bimu'minid lana. Pandai. Seterusnya yang terakhir. Wa man lam. Nun mati. Jumpa dengan lam. Okeylah perempuan, inilah cerita idgham bila guna. Dan rupa-rupanya idgham bila guna ni hukumnya tiap-tiap hari duk baca buat. Kat mana? Kat mana kita baca idgham bila guna? Kalimah syahadah. Perempuan tiap-tiap hari kan baca kalimah syahadah kan? Siapa yang mengaku dirinya, ustaz ada satu hari tu saya tak baca kalimah syahadah. Sahlah perempuan tak semayang. Ataupun kita tak semayang perempuan. Sebab dalam solat membaca kalimah syahadah merupakan salah satu rukun solat. Perempuan kena baca kalimah syahadah. Iaitu asyhadu an la ilaha illallah. Jadi ulama pesan, nak ingat idgham bila gunnah ni, kamu ingat kalimah syahadah. Yang kita tulis, yang kita nampak tulisannya begini. Ha ni. Betul? Kan? Cuba sebut Allah. Ha ni sabdu ni, sabdu. Ya, jadi nun mati jumpa dengan apa ni? Lam. Nun mati jumpa lam. Berapa kalimah? Itu sebab Ustaz bersengkang. Nak menunjukkan dia dua kalimah. Pasal nun mati dengan lam tu berpisah. Jadi puan-puan, ini berada dalam kalimah syahadah kita setiap hari. Puan-puan kena baca tiap hari puan-puan. Ya? Dan syukurlah Alhamdulillah. Pasal apa? Kita ada solat 5 waktu. Setiap kali solat mesti mengucap 2 kalimah syahadah. Betul? Maka puan-puan, inilah faedahnya. Kata ulama, dengan mengucap 2 kalimah syahadah kita dapat renew kita punya keislaman, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan apa puan-puan. Sebagai contoh waktu subuh tadi, sekejap lagi nak zuhur kan. Antara subuh dengan zuhur mungkin mengambil masa 3-4 jam.
Perempuan dalam waktu 3-4 jam mungkin kita syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun mungkin kita mengeluarkan kata-kata yang mungkin berbentuk syirik, sama ada syirik besar ataupun syirik kecil, ataupun kita menduakan Allah Subhanahu Wa Taala, wa na'udzubillah. Jadi dengan adanya kalimah syahadah, perempuan saat lagi bila kita solat zuhur, kata ulama, kita dapat renew kita punya keislaman, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita mati dalam menyebut asyhadu an la ilaha illallah ataupun la ilaha illallah, maka kita digelar sebagai mati syahid, mati ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okeylah perempuan. Jadi ingat tau, ingat idgham bila guna, ingat apa tadi? Kalimah syahadah. Okey. Dan yang terakhir, pada minggu sudah sempat kita belajar satu hukum yang baru, namanya iklab. Sebut iklab. Okey, tengok buku tajuk ustaz je dulu. Perempuan, cuba tengok muka surat 21. Apa makna iklab ya? Menukarkan. Menukarkan, itu makna iklab. Baik, cara nak kenal dia bagaimana? Nun mati atau tanwin dengan satu huruf dalam satu atau dua kalimah. Dan kebetulan huruf iklab tak banyak, satu aja. Apa? Dah ingat ke? Ustaz, kalau setakat satu huruf dah ingat lama dah Ustaz. Daripada kecil lagi Ustaz ngajar kami, hurufnya satu, iaitu ba. Dan perempuan kenal ke huruf ba? Kenal huruf ba macam mana? Macam sampan. Macam sampan, titiknya satu di bawah. Kalau titik satu di atas, itu huruf nun. Pandai sah perempuan ni, lulus mukadam. Alhamdulillah. Iyalah, pasal apa? Kalau kita tak lulus mukadam, perempuan tak kenal huruf tu. Jadi perempuan alhamdulillah. Dalam mukadam dulu kita diajar, kalau ba bentuknya macam sampan, titik satu di bawah. Kalau titik satu di atas, dan ditukar jadi huruf nun. Perempuan kena kenal huruf ya. Alhamdulillah. Seterusnya, bagaimanakah kaedah untuk mengenal hukum iklab? Tapi sebelum tu Ustaz nak ingatkan, untuk hukum iklab, penggunaan nun mati dengan tanwinnya berbeza sama sekali dengan hukum-hukum lain. Perempuan, dipendekkan cerita, rupa-rupanya ulama tunjukkan dalam Quran nanti, satu-satunya hukum yang menggunakan bentuk nun mati dan tanwin yang sebegini hanya pada hukum iklab sahaja. Tidak akan ada hukum lain. Jadi kalau macam tu senanglah. Macam mana bentuknya begini. Ni. Bentuk begini hanya digunakan untuk hukum iklab. Perempuan, apa makna iklab tadi? Tukar. Asalnya, al-kisahnya, saya tanya dengan ustaz saya. Ustaz, kenapa hukum ni namanya iklab? Lalu ustaz saya cerita, asalnya bentuk nun mati dengan tanwinnya bukan begini. Untuk hukum iklab, oleh kerana dia hukum dengung kan, maka bentuk asalnya begini tuan. Nunnya begini, tanwinnya begini. Ni. Ni asalnya. Tetapi oleh kerana hukum ni namanya iklab, iklab apa makna Ji? Tukar. Maka ulama telah tukarkan bentuk nun mati dengan tanwin kepada begini. Itulah kisahnya iklab tadi tu. Itu dari segi tulisan. Dari segi bacaan pula nanti kita kena tukarkan. Ada setengah ulama mengatakan, kamu kena tukarkan bunyi nun mati kepada mim. Kamu kena tukarkan bunyi tanwin kepada mim. Itu sebab, ingat tak minggu sudah Ustaz kata, hukum iklab boleh dibaca dengan tutup bibir. Sebab benda ni khilaf di kalangan ulama. Dan ada ulama yang membenarkan kita baca dengan tutup bibir. Saat lagi kita tengok bacaan, macam mana tutup bibir. Tapi yang sebelum ni Ustaz ajar pada minggu sudah, lebih kepada merenggangkan sedikit bibir. Ya? Jadi gini perempuan, ini apa? Atau tanwin. Ini apa? Tanwin. Sama je. Apa yang bezanya? Bentuknya berbeza. Tapi hakikatnya kedua-duanya adalah nun mati dan tanwin. Jadi, perempuan kena tahu kenapa hukum ni namanya iklab, sebab berlaku pertukaran bentuk antara nun mati dan tanwin ni kepada bentuk yang baru. Jadi, saat lagi, nun mati atau tanwin jumpa dengan apa ni? Nun mati atau tanwin jumpa dengan huruf ba. Jadi bentuk nun mati dan tanwin digunakan adalah bentuk ini. Ingat ya? Jadi ingat bentuk ini, maka perempuan tak akan ada hukum lain dalam dunia melainkan iklab yang punya. Senang ke susah tu? Senanglah Ustaz. Kalau macam tu senanglah. Saya ingat, saya fahamlah Ustaz. Ustaz pada hari ini saya akan faham, kalau jumpa bentuk macam ni mesti iklab yang punya. Tapi pastikan dia jumpa dengan huruf ba dalam satu atau dua kalimah. Dan perempuan, pada minggu sudah ada tak Ustaz bagi tahu dekat whiteboard bagaimana cara bacaan iklab? Ada tak? Cuba tengok nota Ustaz. Okey. Ada Ustaz bagi 3 panduan, 3 kaedah
3 cara bagaimana untuk membaca iklab. Yang pertama macam mana ulama kata? Sembunyikan. Tengok nota masing-masing. Sembunyikan sebutan nun mati atau tanwin. Dan dengung 2 harakat. Perempuan datang ke minggu sudah. Perempuan datang ke kelas ustaz minggu sudah. Kalau datang mesti ada nota ni. Okey, jadi kata ulama, teknik yang pertama, kamu boleh gunakan teknik begini. Kamu sembunyikan sebutan nun mati atau tanwin dan kamu dengung 2 harakat. Apa makna sembunyi? Sembunyi itu tukar. Sembunyi dengan tukar lain puan. Sembunyi itu maksudnya kita bunyi samar-samar. Samar-samar. Maknanya bunyi nun mati itu tak berapa jelas. Itu maksudnya sembunyi. Kemudian saat lagi kamu dengung 2 harakat. Tapi tak apa. Kalau kaedah pertama ni kita tak berapa faham, perempuan cuba tengok kaedah kedua. Cuba sebut merenggangkan sedikit bibir dan dengung 2 harakat. Yang ni lagi mudah. Perempuan kena renggangkan bibir. Itu sebab Ustaz kata, cara yang kedua ni kalau perempuan nak ikut ni lagi senang. Lagi senang cara yang kedua ni. Ataupun tak faham juga cara yang kedua, tengok cara yang ketiga. Membunyikan satu bunyi antara nun mati dan mim. Antara nun dengan mim lah. Jadi tak kisahlah. Antara 3 kaedah tadi, perempuan pilih mana-mana kaedah yang perempuan senang buat. Kalau saya lah sebagai orang awam, saya lebih senang faham yang nombor 2 tadi. Kita merenggangkan sedikit bibir. Itu lagi mudah. Dan dengung 2 harakat. Jadi, contohnya minggu sudah ingat tak? Satu kalimah kat sini melibatkan huruf nun mati sahaja. Dia hanya melibatkan nun mati sahaja. Contohnya yang paling simple adalah perkataan ini. Ni. Tuan. Nun mati jumpa dengan ba. Berapa kalimah ni? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa jadi 2 kalimah? Kan Ustaz dah tulis 1 kalimah ni. 1 kalimah perempuan. Perempuan tengok depan ni. Okey, ni namanya 1 kalimah. Nun mati jumpa dengan apa? Pasal dia bercantum. Okey, perempuan ingat tu. Kalau bercantum 1 kalimah. Jadi, Ustaz inilah namanya iklab. Dengar Ustaz baca. Kita nak renggang bibir ni. Berapa harakat kena bunyi sengau? 2. Tengok. Tengok. Apa rasa boleh ke renggang bibir tu? Boleh ke? Siapa yang boleh maknanya bibir dia sihat dah tu. Alhamdulillah. Siapa yang tak boleh, ustaz saya tak boleh ustaz. Kalau renggang dia bergeletar. Perempuan dulu tahu tak? Ada anak murid saya umurnya mungkin dah masa tu 80 lebih. Dah meningkat perempuan dah 80 lebih. Jadi suaranya bibir dia tak boleh nak renggang. Kalau renggang dia baca ni. Macam tu. Perempuan saya kata puan, tak payahlah baca gitu perempuan. Perempuan tutup je lah bibir. Dalam hal inilah ulama kata boleh tutup bibir. Sekiranya kamu tak mampu nak renggang. Tapi kalau mampu buat, tengok. Kalau mampu, kalau tak mampu tutup bibir. Perasan tak bila tutup bibir, kita sudah membunyikan huruf mim. Maka di sini berlakulah iklab. Iklab tu maknanya tukar. Tuan-tuan dah tukar nun kepada mim. Itu sebab nama hukum ni iklab. Jadi perempuan jangan risau. Jangan keliru, jangan confuse. Perempuan boleh ikut mana cara saja pun asalkan dia berdengung. Sekarang ni perempuan nak renggang ke nak tutup? Nak tutup? Tak apalah tutup lah. Pakai ramai-ramai tutup. Tak ada masalah. Tengok Ustaz baca. Sebut. Pastikan bunyi sengau. Nak tutup ke nak buka sikit pun boleh. Tak ada masalah. Jangan berbalah. Yang tak boleh, perempuan nganga mulut habis-habis. Kalau nganga mulut tak boleh. Perempuan dia kena buka sikit aja. Kalau renggang. Kalau tutup, begitu. Perempuan, apa jumpa apa? Nun mati jumpa ba. Okey, kalau Ustaz tunjuk contoh 2 kalimah, macam mana? 2 kalimah ni dia melibatkan 2. Sama ada nun mati ataupun tanwin. Tanwin pun boleh juga. Okey, tengok ya. Kalau nun mati, contohnya senang. Yang selalu kita jumpa dalam Quran. Banyak ni kita jumpa. Perkataan min ba'di. Min ba'di. Selalu tak kita jumpa kalimah ni kan? Min ba'di. Okey. Macam mana bacaannya? Tapi sebelum tu Ustaz tandakan dulu. Nampak tak nun mati dengan ba ni? Berpisah kan? Tu 2 kalimah lah tu ni. 2 kalimah. Ini bercantum. Cara bacaannya sama tak?
Sama tak ni dengan ni? Sama lah pasal hukum yang sama, hukum ikhlas. Jadi mari ikut ustaz, kita dengang bibir. Min ba'di. Boleh. Ataupun tutup bibir selalu. Min ba'di. Boleh belaka. Asalkan dengung pada bacaan kita. Puan-puan, nampak tak? Islam itu mudah. Baca Quran itu mudah. Kalau belajar. Tapi kalau tak belajar duduk seorang-seorang di rumah, gamuknya puan-puan akan keliru nak membaca Quran. Puan-puan hadir datang belajar kuliah dengan mana-mana ustaz, tak semestinya saya. Dengan ustaz-ustaz lain pun ramai juga di luar sana. Ya? Tapi yang penting kita kena berguru. Baru kita tahu mana satu kaedah yang senang kami nak ikut ustaz. Jadi dalam bacaan hukum ikhlas, kamu boleh renggang bibir, kamu boleh tutup bibir. Mengikut kemampuan masing-masing. Ya? Jadi puan-puan cuba baca sekali lagi. Min ba'di, renggang bibir. Min ba'di. Cuba tutup bibir. Boleh belaka. Janji dengung bacaan puan-puan. Setakat ni okey. Ini contoh yang paling simple ni Ustaz bagi. Sekejap lagi kita baca contoh dalam buku pula. Okey, kalau tanwin macam mana? Tanwin contoh macam mana? Ni. Ini tanwin dah ni. Ni baris dulu di atas, tanwin jumpa dengan ba. Dan dia takkan bercantum je. Dia mesti berpisah. Maka ni namanya dua kalimah. Bacaannya sama macam tadi juga. Dengar Ustaz baca. Ba. Sebut. Itu renggang. Ba. Sebut. Kalau tutup. Ba. Sebut. Boleh berlaku. Tak ada masalah. Ini tanwin jumpa dengan ba. Nampak? Tuan-tuan, kesimpulannya, tak kira lah kamu jumpa satu kalimah ke, kita jumpa dua kalimah ke, asalkan nun mati atau tanwin, jumpa dengan huruf ba, maka namanya mesti iklab. Dan bacaannya mesti berdengung. Sama ada perempuan nak renggang bibir ke tutup bibir, itu terpulang pada kemampuan masing-masing. Okey, ada soalan nak tanya tak iklab ni? Tak ada. Tak ada, marilah kita baca contoh dalam buku. Ada 6 contoh dalam buku tajuk Ustaz. Mari, sama-sama kita baca. Kita tengok contoh satu kalimah. Bi'uni. Contoh yang sebelah kiri sekali ya, atas. Sekali lagi diulang. Bi'uni. Dah gariskan belum nun mati jumpa ba? Dah gariskan, pandai. Bercantum kau berbisa. Maka tu namanya satu kalimah. Seterusnya di bawah. Yumbitulakum. Sama jugalah Ustaz. Nun mati jumpa dengan ba satu kalimah. Dan puan-puan bacaan di bawah dengan atas sama tak kaedahnya? Sama saja. Sama ada nak renggang ataupun tutup bibir. Cuba kita tutup bibir puan. Yumbitulakum. Alhamdulillah, sama juga bacaannya iklab. Seterusnya dua kalimah. Dua kalimah contoh di tengah-tengah atas. Burika. Ataupun tutup bibir. Burika. Boleh belaka. Soalannya apa jumpa apa? Nun mati, apalah tanwinnya? Nun mati jumpa dengan ba dalam dua kalimah. Dah gariskan ke belum? Garis, dan jangan lupa bubuh sengkang di antara nun mati dengan ba tu nak menunjukkan dua kalimah. Seterusnya min ba'diha. Itu renggang bibir. Cuba tutup bibir kita. Min ba'diha. Boleh belaka. Yang penting hukumnya adalah iklab dan dibaca dengan dengung. Puan-puan perasan tak tadi dua contoh nun mati jumpa dengan ba dalam dua kalimat. Tengok pula tanwin sebelah kanan. Khabirun basir. Kali ini nun mati ke tanwin? Tanwin, baris dua di mana? Apalah di atasnya di depan. Puan-puan kenal tak baris dua? Kalau puan-puan kenal, alhamdulillah. Siapa tak kenal, kembali ke pakai jalan. Puan-puan pergilah belajar Iqra'. Pergi belajar mukadam semula puan-puan. Ya. Sebenarnya kan, tanwin yang kita jumpa tadi, baris dua di depan.
Memanglah letaknya di atas huruf, tetapi dia adalah baris 2 di depan. Puan-puan kena cam sungguh-sungguh ya. Jadi tanwin baris 2 di depan jumpa dengan apa tadi puan? Ba, maka namanya iklab. Seterusnya, cuba tutup bibir. Khabirum basir. Saya tahu, di peringkat umur macam kita ni perempuan lebih suka tutup bibir. Betul tak? Perempuan pasal apa? Kalau rendam bibir Ustaz menggeletar suara saya Ustaz, maka perempuan silakan. Tak ada masalah, tutuplah bibir. Asalkan kita bunyi dengung pada bacaan. Okey, teruskan. Ayatan bayyinah. Tanwin jumpa dengan ba. Tanwin tu baris 2 di mana? Baris 2. Ya ni baru baris 2 di atas. Jumpa dengan ba. 1 kalimah ke 2 kalimah? 2 kalimah. Pandai. Cuba tutup bibir. Ayatan bayyinah. Boleh juga, tak ada masalah. Tuan-tuan, apa je bacaan kita kalau disusun dengan betul ataupun mengikut apa yang disarankan oleh guru-guru kita, maka puan-puan semuanya itu mendatangkan pahala kepada kita, insya-Allah. Tapi ingat, puan-puan tak boleh ikut mood sendiri. Ustaz, saya nak baca Quran ni, lagi ikut pendapat saya sendirilah Ustaz. Tak boleh puan-puan, sebab puan-puan kena mesti berguru. Sebab berguru itu adalah sunnah Nabi SAW. Okeylah puan-puan, maka selesailah cerita iklab. Jadi kesimpulannya saya nak mengatakan di sini, dah berapa 3 hukum tajwid kita? Dah berapa hukum? 3 hukum. Baik. Dalam 3 hukum ni ada tak dalam surah Fatihah? Ada tak? Idgham ma'runa ada tak? Bukankah puan tiap hari dah kita baca Fatihah? Ni berpuluh tahun dah baca Fatihah Ustaz. Jawabnya tak ada. Idgham ma'runa? Tak ada. Iklab? Tak ada. Dah habis cerita. Puan-puan ingat? 3 hukum ni jangan duk cari dalam Fatihah. Habis tu nak cari kat mana Ustaz? Bacalah surah Al-Baqarah. Bacalah surah yang panjang-panjang. Boleh? Maka puan-puan insya-Allah akan jumpa hukum ini. Okey, puan-puan saya nak kita semak jawapan dulu sebelum kita baca Quran. Semak jawapan dalam latihan kita. Puan-puan tahu tak latihan kita ni ada 2. Sama ada Ustaz tanda ataupun kita semak ramai-ramai. Okey, kali ini untuk latihan yang pertama ni kita semak dulu jawapan kita. Muka surat 4, buku warna merun Ustaz ni. Buku latihan warna merun. Siapa yang tak ada tolong share dulu dengan kawan. Kongsi dulu dengan kawan. Boleh beli selepas habis kelas nanti insya-Allah. Okey, soalan saya macam mana tahu? Nyatakan semua hukum tajwid bagi kalimah ini. Tapi ingat, bila sebut semua hukum tajwid, yang Ustaz bubuh dalam bracket apa? Idgham ma'al ghunna, idgham bila ghunna, iklab sahaja. Walaupun puan-puan dah belajar dengan Ustaz lain, hukum mat dan sebagainya, puan-puan yang tu jangan jawab. Kalau jawab juga, walaupun betul jawapannya, Ustaz bubuh telinga kat situ. Maknanya, puan-puan tak belajar lagi dengan Ustaz. Okey, silakan. Mari kita tunjukkan jawapan kita. Nombor 1. Wailul likulli. Puan, wailul likulli, apa jawapan kita? Idgham bila ghunna. Pandai. Betul ke jawapan masing-masing? Tandakan sendiri. Tapi nanti dulu. Puan-puan ni, Ustaz nak tanya. Apa jumpa apa? Tanwin jumpa lam. Macam mana tuan-tuan puan-puan explain tanwin jumpa waw? Tanwin jumpa lam. Macam mana kita explain? Nak menerangkan macam mana? Tak apalah, biar Ustaz tulis. Jawapannya di sini. Ni. Tanwin tu baris 2 di mana? Baris di atas ke depan ni? Bapak jangan keliru di atas di depan. Saya tukar nanti kelas ni jadi kelas ikut di perempuan ya. Jawapannya di depan. Mana di depan tu bentuknya berselang ke selari? Ni, macam ni. Ini anak panah jumpa dengan huruf lam. Gitu. Buat macam ni dalam jawapan boleh tak? Tambah jawapan kita. Sekarang, saya nak tunjuk pada perempuan. Nanti kalau anak cucu tanya apa jumpa apa, perempuan bolehlah explain. Tanwin jumpa dengan lam. Macam mana nak explain? Macam ni je. Tak payah buat kadangan. Ya? Perempuan, setakat ni okey tak? Tapi jangan lupa, tulislah jawapan idgham ma'al ghunna. Perempuan nak tulis sebelah bawah ke atas ke, kiri kanan ke, tu pulanglah. Janji ada nama hukum idgham bila ghunna. Betul? Idgham bila ghunna tadi. Okey, nombor 2. Nombor 2, baca dulu sama-sama. Fa'ambatna. Apa nama hukum?
Iklab. Nama hukum dah betul. Tiba-tiba anak cucu tanya, apa jumpa apa? Macam mana nak tunjuk nun mati jumpa ba? Tengok ni. Nombor 2. Nun. Nun kena ada gini ni. Kena ada mim kecil menegak di atas dia. Anak panah jumpa dengan ba. Buat macam ni. Tambah dalam jawapan masing-masing. Ini namanya jawapan berjemaah. Jawapan berjemaah. Mana kita tulis ramai-ramai. Mudah-mudahan puan-puan dapat manfaat daripada kuliah kita ni. InsyaAllah. Okey, contoh yang ketiga. Kita baca sama-sama. Rasulun minallah. Saya yakin puan-puan dah ada jawapan. Idgham? Itu betul. Pandai. Semua dah pandai yang tu. Tapi apa jumpa apa? Macam mana nak explain? Tengok ni. Tanwin tu baris 2 di depan, jumpa dengan huruf mim. Macam ni caranya. Tanwin jumpa dengan mim. Tapi kena ingat, puan-puan tanwin tu jangan boboh semua. Dulu ada pelajar buat macam ni tau. Ni. Ni. Tu dia. Semua ditulis kat sini macam ni. Lepas tu, jumpa dengan mim. Maknanya pelajar bila ustaz tanya, dia soal balik saya. Dia suruh saya pilih mana satu tanwin. Sebenarnya tanwin ada satu je kan. Tapi kat sini dia letak 3 je. Ini betul je. Ada dalam jawapan pelajar. Dan puan-puan itu sebab saya boleh tunjuk contoh. Sebab pelajar pernah jawab begini. Sedangkan tanwin tu kena pilih salah satu aja. Jadi daripada 3 bentuk tanwin ni, bentuk mana yang diguna tadi? Bentuk yang ketiga ni. Bentuk ni. Yang baris 2 di depan. Jadi bentuk yang ni, baris 2 di atas padam. Baris 2 di bawah padam. Ini aja. Tanwin, baris 2 di depan jumpa dengan mim. Muqtamad. Setakat ni okey? Alhamdulillah. Teruskan perjuangan kita. Min ba'di. Sebut. Apa jumpa apa di situ? Okey, nombor 4. Nun mati jumpa dengan ba. Kalau macam tu, hukum ni samalah macam di atas. Apa dia? Iklab. Pandai. Contoh, soalan yang kelima. Soalan kelima. Ar-ra'ahu. Sebut. Apa nama hukum? Idgham bila guna. Okey, saya tulis kat sini. Idgham bila guna, betul. Persoalannya apa jumpa apa? Nun mati jumpa dengan ra. Tengok di sini. Nun mati jumpa ra. Ustaz, ra ni nak bubuh sabdu ke tidak? Terpulang. Nak bubuh boleh, tak bubuh pun tak apa. Yang penting saya nak tahu hurufnya apa. Okey? Puan-puan, nak bubuh boleh, tak ada masalah. Tak nak bubuh pun tak apa. Okey? Okey, soalan yang kelima. Soalan yang keenam. Soalan yang keenam. Idhil ba'atha. Idhil ba'atha. Okey, boleh tutup bibir. Idhil ba'atha. Sebut. Saya yakin tuan-tuan dah tahu jawapan. Jawapannya iklab. Sebab kita dah nampak mim kecil menegak. Betul? Bagus. Puan-puan nampak tak mudah? Ulama nak tunjuk pada kita. Nampak mim kecil menegak, maka mesti iklab. Persoalannya, apa jumpa apa? Nun mati jumpa dengan huruf ba. Masya Allah. Pandai. Tulislah puan-puan. Okey, seterusnya. Soalan nombor 7. Lan yaqdira. Sebut. Baca dah pandai. Nun mati jumpa apa? Nun mati jumpa ya. Kejap ya. Nun mati jumpa dengan huruf ya. Maka jawapan kita idgham ma'al ghunnah. Pandai. Tapi puan-puan jangan lupa ni, jawapan tambahan ni diperlukan ketika kita nak menerangkan kepada anak cucu kita di rumah. Apa jumpa apa ya. Okey, seterusnya soalan nombor 8 ni habis dah. Soalan nombor 8 pula. Baca dulu. Malal lubada. Sebut. Apa jawapan kita dahulu? Idgham bila ghunnah. Tetapi apa jumpa apa? Tanwin, tengok ni, jumpa dengan huruf lam. Tanwinnya begini, berselang. Baris 2 di atas berselang, jumpa dengan huruf lam. Lam ni nak bubuh sabdu boleh, tak nak pun tak apa. Tak ada masalah. Okey, setakat ni dah nampak tak? Clear ya? Kita punya jawapan. Nama hukum tahu, apa jumpa apa tahu belaka. Alhamdulillah. Seterusnya soalan nombor 9.
Baca mil. Sekali lagi mil. Jawapannya mesti tahu. Iklab pandai. Persoalannya apa jumpa apa je? Nun mati jumpa dengan huruf ba. Ustaz banyaknya nun mati jumpa dengan nun mati jumpa ba. Ada 4 jawapan kat sini. Ya banyak, tetapi kena ingat ayatnya berbeza-beza. Maknanya apa simbolik di sebalik jawapan kita ni? Ini bermakna dalam Quran hukum iklab tu banyak. Tetapi merata-rata dan ayatnya mungkin tak sama. Betul? Jadi inilah hakikat yang puan-puan kita kena terima sebagai pembaca Al-Quran. Puan-puan jangan duk ingat Ustaz, selagi saya baca surah Al-Baqarah mungkin iklab 1 je ke Ustaz? Puan, tidak mungkin. Mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5. Dan mungkin ayat yang kita jumpa itu berbeza-beza. Itu sebab contoh yang Ustaz bagi itu berbeza-beza ayatnya kan? Tapi hukumnya sama, iaitu iklab. Okey, puan-puan, selesai soalan nombor 9. Nombor 10. Nombor 10 baca tu. Macam tak berbunyi pula in kat ujung tu ya. Puan-puan begini, nak baca kalimah ni dia ada 2 cara. Sama ada nak wakaf atau wasal. Kalau wasal ikut ustaz. Mim ma'in. Sebut ma'in. Yang puan-puan duk baca 4-5 harakat ma tadi tu, itu hukum tak belajar lagi. Kemudian di hujung tadi ada baris 2 di bawah in kan? Itu baca dengan in. Itu kalau nak wasal je. Sekali lagi tengok saya baca. Mim mimma, itu hukumnya idgham ma'al ghunnah. Mim mimma-in. Sebut. Kalau nak wakaf ikut ustaz. Mimma. Sama tak cara bacaan wakaf dan wasal? Kesemua ini akan tuan-tuan belajar bila masuk tajwid tahap 2 semester depan. Nanti saya akan ajar. Tapi sekarang ni cuba tumpukan. Bukankah nak ada mim nun mati jumpa dengan mim? Itu namanya idgham nun mati kejap ya, nun mati jumpa dengan mim. Ustaz, mim tu nak bubuh sabdu ke tidak? Terpulang. Nak bubuh boleh, tak bubuh tak apa. Yang penting idgham ma'al ghunnah. Soalan nombor 10. Soalan nombor 11. Baca dulu. Sebab salah. Nak wasal ke nak wakaf? Kalau wasal, mir rasulin. Kalau wakaf, mir rasul. Matikan huruf yang terakhir. Senang aja. Tak kisahlah wasal ke wakaf. Yang penting apa jumpa apa? Nun mati jumpa dengan ra. Dan puan-puan jawapan kita apa? Idgham bila ghunnah. Pandai. Puan-puan tahu tak? Ada pelajar jawab ringkas tau. Dia tak jawab idgham bila ghunnah. Dia jawab apa? IB. IB. IB tu idgham bila ghunnah. Manakala idgham bila ghunnah, IM. Terpulang pada perempuan nak jawab apa pun. Janji ada jawapannya idgham bila ghunnah. Untuk soalan nombor 11. Soalan nombor 12. Baca. Min nadhirin. Sebut. Nadhirin. Wasal. Kalau wakaf, min nadhir. Matikan ra itu. Terpulang pada perempuan. Yang penting apa nama hukum? Idgham ma'al ghunnah. Sebab nun mati jumpa dengan nun yang bersabdu. Maka namanya idgham ma'al ghunnah. Okey, saya yakin semua perempuan jawab betul. Sebab perempuan jawab di rumah. InsyaAllah betul, tak ada masalah. Di rumah boleh tengok buku, boleh sembang-sembang bareng kawan. Perempuan, tetapi saya yakin majoriti kita tak tulis macam ni. Jadi hari ini sengaja Ustaz tunjukkan jawapan begini supaya perempuan lebih jelas apa jumpa apa pada setiap hukum. Ya. Okey, seterusnya soalan 13. Ikut Ustaz dulu. Bi ayyi dhanbin. One more. Bi ayyi dhanbin. Dhanbin itu kita wasalkan bacaan. Okey, persoalannya apa jumpa apa? Nun mati jumpa dengan huruf ba. Dah tentu hukumnya iklab. Okey, pandai. Tapi nanti dulu, Ustaz nak tanya lagi satu perkara. Cuba tuan-tuan wakafkan kalimah bi ayyi dhanbin. Wakafkan? Apa dia? Bi ayyi? Sekali lagi.
Tak apalah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya tak apalah tuan-tuan. Maknanya kita ni tak belajar habis lagi puan. Orang yang belajar habis ataupun siapa yang belajar hukum ini, dia akan macam gini tuan. Kalau wakaf, dengar ya. Bi ayyi dzanb. Sekali lagi. Dzanb. Dia ada bunyi b. B tu bunyi apa? Tahu pula Coca-Cola. Alhamdulillah. Cuma ini tak berbunyi tadi Ustaz. Kami tahu tu Coca-Cola tapi tak berbunyi. Inilah puan-puan namanya praktikal. Puan-puan kena belajar berguru. Baru cikgu tunjukkan bagaimana bacaan yang betul. Kalau puan-puan tak ada guru, siapa nak tunjukkan kita cara begitu? Ya? Jadi ingat ya, bila wakaf, bi ayyi dzanb. Kalau wasal, bi ayyi dzanbin. Tak kisahlah wasal ke wakaf. Yang penting ada nun mati jumpa dengan ba. Namanya iklab. Puan-puan dah salin yang tu, iklab. Yang tu semua dah ada jawapan Ustaz. Alhamdulillah. Seterusnya 14. Baca dulu. Hudau warahmah. Sekali lagi. Hudau. Okey, 14 ni apa jumpa apa? Tanwin jumpa dengan waw. Tengok ni. Tanwin berselang. Jumpa dengan waw je. Maka namanya idgham ma'al ghunnah. 14. Okey, seterusnya sikit lagi tu. 15. Tengok buku tajuk Ustaz. Mata'an lakum. Baca dah pandai. Apa jumpa apa? Tanwin tu baris dua di mana? Tengok ni, di atas jumpa dengan huruf lam. Lam nak bubuh sabdu boleh, tak nak bubuh pun tak apa. Ini tanwin jumpa dengan lam. Jawapannya idgham bila ghunnah. Pandai. Yang terakhir 16. Baca sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa baca begitu? Puan-puan, ikut Ustaz baca ni. Macam tak berapa confident ni. Puan-puan tahu kita nak bagi mana tu? Kiramin bararah. Kiramim tu baris dua di bawah. Itu tanwin namanya. Kiramim bararah. Nampak tak apa jumpa apa? Tanwin, tengok ni. Tanwin baris dua di bawah tau macam ni. Jumpa dengan huruf. Kalau macam tu tak lain tak bukan hukumnya apa? Iklab. Alhamdulillah. Puan-puan siapa yang datang hari ni untung. Pasal apa dia dapat jawapan yang lengkap. Untuk soalan yang pertama kita ni ataupun muka surat yang keempat ni latihan yang pertama kita. Alhamdulillah. Tapi siapa yang tak datang kelas Ustaz hari ni tak apa. Kita ada rakaman YouTube kita, mudah-mudahan nanti kita buat dan kita hantar kepada grup kelas kita. Mudah-mudahan semua yang tak datang pun dapat dengar ya, insya-Allah. Jadi puan-puan yang tak datang ni bukan sengaja tak datang, dan kita doakanlah mudah-mudahan minggu depan mereka dipermudahkan oleh Allah untuk datang ke kelas kita, insya-Allah. Amin. Puan-puan, kalau kita doakan orang, nanti bila kita susah, orang akan doakan kita. Jadi puan-puan, kita doakanlah untuk rakan-rakan kita yang tak datang. Jadi puan-puan, bagus ke tak bagus Ustaz buat macam ni? Bagus, lebih faham. Ustaz lebih jelas lah jawapan Ustaz. Jadi kalau anak cucu tanya dengan saya Ustaz, saya no problem. Saya boleh jawab apa jumpa apa. Tapi kalau puan-puan masih tak boleh jawab juga, sila belajarlah lagi ataupun jumpa dengan Ustaz bila-bila masa, bertanya dengan Ustaz ya, apa jawapannya sebenarnya. Okey, puan-puan, insya-Allah latihan macam ni akan selalu kita buat, dan puan-puan jangan terhenti setakat ini saja latihan tau. Ada latihan akan datang, puan-puan kena buat ya, insya-Allah. Okey, sebelum kita kepada bacaan Quran kita, puan-puan, kalau puan-puan tengok muka surat sebelah tu, muka surat 5, latihan ini merangkumi 5 hukum, tapi yang ni jangan buat. Jangan buat dulu sebab puan-puan belum lagi belajar ikhfa hakiki, belum belajar lagi izhar halqi. Betul? Jadi latihan ni kita KIV kan, dan kita akan buat selepas habis belajar hukum ikhfa hakiki dan izhar halqi. Ustaz bila nak belajar ikhfa hakiki dengan izhar halqi? Minggu depan. Minggu depan saya akan peruntukkan masa untuk belajar 2 hukum. Minggu hadapannya, kalau tak sempat, kita sambung lagi minggu 1 lagi, insya-Allah. Okey puan-puan, setakat ni dah nampak ke tak nampak 3 hukum? Apa yang 3 hukum kita nampak tu? Idgham ma'al ghunnah, idgham bila ghunnah, iklab. Alhamdulillah. Mari kita baca Quran. Surah Al-Baqarah. Ayat berapa?
Ayat 21. Betul. Ayat 21, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Okey, tadi puan-puan kabur kat ustaz, puan-puan dah nampak 3 hukum. Tolong buktikan pada saya, puan-puan betul-betul faham, nampak sungguh-sungguh 3 hukum dalam bacaan surah Al-Baqarah kita. Ready? Kita mulakan dengan ayat 21 ya, muka surat yang keberapa ni? Muka surat yang ke-7. Ya, Quran jilid yang pertama kita ya, warna coklat. Okey, puan-puan beli Quran ni ada 10 jilid kan? Yang 9 jilid tu puan-puan simpan kat rumah. Simpan tempat tinggi, tempat yang selamat. Nanti kita akan gunakan pada tahun-tahun akan datang, insya-Allah. Okey, ready? Baik, sebelum kita baca Quran, bila puan-puan nak mula baca Quran, maka disunatkan kita membaca ta'awuz. Ta'awuz tu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan juga disunatkan kita membaca bismillah di awal surah ataupun di permulaan bacaan Quran kita. Ready? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Cuba betulkan khalaqakum. Kha itu adalah sebutan di atas kerongkong. Puan-puan kena sebut kha begitu. Seolah-olah macam nak keluarkan hak. Sekali lagi ulang. Khalaqakum. Betul. Puan-puan jangan baca hola, ho saja begitu tak boleh. Dia kena bunyi begitu. Nak membuktikan bunyinya di atas kerongkong. Sambung. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Okey, seperti mana dah saya warukan sebelum ni, nak cari hukum nun mati dan tanwin, carilah huruf nun mati atau tanwin itu dulu. Ada ke tak ada? Ada tak nun mati tadi? Apa tak adanya? Min qablikum, bukankah nun mati? Ada, tapi ustaz, nun mati tu jumpa dengan qaf. Qaf ni huruf yang kami belum belajar. Bila nak belajar ni? Minggu depan. Jadi jawapannya min qablikum adalah hukum minggu depan. Namanya ikhfa' hakiki. Kan belum belajar lagi kan? Sabarlah perempuan. Tapi hukum idgham ma'runa bila runa iklab ada ke? Tak ada. Mu'tamad tidak ada. Sambung. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Okey. Soalan yang pertama ustaz, saya akan sebutkan kalimahnya, puan-puan nyatakan apa jumpa apa. Boleh? Okey, saya sebutkan kalimah. Firasyan. Apa jumpa apa? Tandian jumpa waw. Okey, terus jawab apa nama hukum? Pandai. Bagus. Betul itu idgham ma'al gunnah. Nampak? Maknanya ustaz bagi contoh kalimah, tuan-tuan puan-puan nyatakan apa jumpa apa dan terus jawab apa nama hukumnya. Bagus. Cuma saya nak ingatkan, bina'a tadi, nampak tak hamzah baris 2 di atas? Ini semua di bawah hukum mat yang tuan-tuan puan-puan belum belajar dengan ustaz. Bila nak belajar hukum mat ustaz? InsyaAllah tahun depan ataupun semester depan. Mudah-mudahan. Sambung. Jadi bila kita berhenti, kalau baris 2 di atas, bacaannya begini. Bina'a. Sebut. Maknanya hamzah tu tak boleh dimatikan. Ada jemaah yang baca bina, terus mati hamzah perempuan. Maka tu salah pada bacaan ya. Untuk maklumat lanjut belajarlah hukum mat pada ustaz bila-bila masa. Ya, sambung.
وأنزل من السماء ماء. Pesan tok guru saya, kalau kamu tak lancar baca Quran, kamu bacalah pendek-pendek. Jangan cuba baca panjang-panjang. Apa maknanya kamu baca panjang-panjang? Kamu putus nafas, kamu banyak salah, tak ada maknanya pada bacaan kamu. Jadi takut menimbulkan banyak dosa dengan pada bacaan kita, maka kamu baca pendek-pendek macam Ustaz baca tadi. Boleh? Okey, sekali lagi diulang. Wa anzala minas samaa'i ma'an. Ada tak nun mati? Apa tak ada? Ada wa anzala. Wa anzala tu nun mati lah. Tapi malangnya nun mati jumpa zai. Zai ni huruf yang kita tak belajar. Maka jawapannya hukum tak belajar lagi. Ataupun hukum minggu depan. Namanya ikhfa' hakiki. Ni mifak hakiki. Puan tahu tak ikhfa' hakiki adalah hukum yang paling glamour dalam Quran? Banyak merata kita jumpa. Pasal hurufnya banyak. Jadi sesiapa nak tahu apa dia ikhfa' hakiki datang minggu depan ya. Okey, sekali lagi Ustaz ingatkan ya, pada ma'a tadi nampak tak hamzah baris dua di atas? Maka ketika wakaf kamu jadikan dia dua harakat. Ma'a. Sebut. Ingat, jangan ma', jangan matikan hamzah. Ingat, dia hanya melibatkan hamzah baris dua di atas saja yang dibaca begitu. Sambung. Fa akhraja bihi minas الثمرات رزقا لكم. Puan cuba betulkan makhraj huruf minas samarati. Sebut. Nampak tak macam sampan titik tiga tu? Itu namanya huruf tha. Dan huruf tha sebutannya sesiapa yang adalah nota ustaz ni, huruf tha sebutannya kata ulama hujung lidah kamu dikeluarkan sedikit dan ditekan ke hujung gigi kacip atas. Maknanya sebutannya mesti guna hujung lidah. Dan hujung lidah puan kena keluar sikit dan tahan pada gigi kacip. Pastikan semua ada gigi kacip. Puan-puan ni ya, kalau tak ada gigi kacip puan-puan nak tekan ke mana? Jadi puan-puan tengok saya baca ni. Cuba sebut tha dulu. Tha. 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 Si, su, sebut. Tu kalau sa tu berbaris. Kalau mati, as, is, us. Sebut. Kalau sabdu, asa, isa, usa. Puan-puan perasan tak kita guna hujung lidah? Cuba ulang balik ayat tadi. Minas samarati. Dan pastikan huruf sa tidak sama bunyinya dengan huruf sin. Dan ketika sebut tha tadi, jangan ada bunyi ular. Bunyi ular tahu? Yang tu tak nak. Tak boleh bunyi gitu. Kalau ada bunyi itu salah. Sekali lagi diulang. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. Okey, settle lah huruf tha tadi. Cuba tengok rizqan lakum. Bukankah ada tanwin? Jumpa dengan lam. Nama hukumnya. Ui, pandai. Idgham bulan runah ni termasuk hukum dengung ke tidak? Dengung? Tidak dengung, puan-puan. Jangan buat suspend. Mana rotan ustaz-ustaz? Tak nampak rotan ustaz. Rotan saya dah hilang ke tuan? Allahu Akbar. Tak apa. Tuan-tuan jangan dengung tau. Idgham bulan runah tak dengung. Puan-puan setakat 3 hukum yang kita belajar. Hanya idgham ma'al gunnah dengan iklab saja yang dengung. Setakat ini yang kita dah belajar ya. Bila idgham bila gunnah maka dia tidak boleh berdengung padanya. Jadi puan-puan tolong berhati-hati ketika membaca ya. Sambung lagi. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Tolong pastikan taj'alu dibaca 2 harakat. Sebab di situ ada hukuman asli namanya yang puan-puan belum belajar dengan ustaz. Okey, sekali lagi dengan saya baca.
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Puan-puan nampak tak kalimah ni? Andada dekat dawa, apa jumpa apa? Tanwin jumpa waw. Apa nama hukum? Masya Allah, pandai. Puan-puan cuba jawab buat macam ni. Lama-lama puan-puan akan expert dengan hukum tajuk. Percayalah puan-puan ya. Silakan aja. Ada alif tengah-tengah tu kan? Kenapa Ustaz tak gabung tanwin jumpa alif? Sedangkan ada alif selepas tanwin. Jawapannya alif itu hanya diguna pakai ketika wakaf. Dan alif tu dibubuh kat situ pasal nak menunjukkan satu hukum yang puan-puan belum belajar lagi dengan ustaz. Namanya hukum mat. Mat apa kalau berhenti? Andada. Namanya mat aiwat. Untuk maklumat lanjut, belajarlah hukum mat dengan ustaz satu hari nanti. Jadi puan-puan ustaz tak boleh nak cerita semua hukum tajuk dalam satu masa ya. Jadi puan-puan akan belajar ni. Tapi bagus puan tanya tadi kenapa ada alif? Alif itu hanya diguna pakai ketika wakaf. Ketika sambung, alif tak diguna pakai. Yang diguna pakai adalah waw selepasnya. Jadi, tanwin tadi jumpa dengan apa? Waw. Maka nama hukumnya ji idgham al-ghunnah, mu'tamad. Mu'tamad. Itulah jawapannya. Jadi kalau puan-puan tak pasti ustaz kenapa tak guna alif tu, puan-puan bertanyalah dengan ustaz bila-bila masa. Sambung. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Baik, saya bacakan kalimahnya, tuan-tuan nyatakan apa jumpa apa dulu. Okey, kalimah di tengah-tengah. Raibim mimma, apa jumpa apa? Tanwin jumpa mim, betul? Apa nama hukum? Masya Allah, pandai tuan-tuan, alhamdulillah. Jadi idgham al-ghunnah banyak juga kita jumpa tadi kan? 2-3 hukum. Tapi yang tak jumpa-jumpa lagi iklab kan? Iklab tak jumpa lagi, tapi idgham al-ghunnah bila ghunnah dah jumpa dah tadi. Alhamdulillah. Sambung. Fa'tu bi suratin min mithlih. Okey, puan, ada 2 kalimah yang Ustaz nak baca ni. Yang pertama, bi suratin min. Apa jumpa apa? Tanwin jumpa mim. Apa nama hukum? Idgham al-ghunnah juga. Pandai. Sebelahnya tu mim mithlih. Apa jumpa apa? Nun mati jumpa dengan mim. Jangan salah faham. Tadi tanwin je. Yang ni nun mati. Jadi tuan-tuan kena clear betul-betul tu. Yang mana nun mati, yang mana tanwin. Apa pun tak kisahlah tanwin ke jumpa mim, nun mati ke jumpa mim, hukumnya mesti sama. Apa dia je? Iklab. Iklab, idgham al-ghunnah. Kadang-kadang ustaz pun tersasul juga. Allahu Akbar. Jadi puan-puan idgham al-ghunnah. Semangat nak jawab puan-puan. Allahu Akbar. Teruskan ya. Maknanya dalam satu ayat tadi yang kita baca, fa'tu bi suratim mim mithli, ada berapa idgham al-ghunnah? Ini yang puan-puan kena terima hakikat. Bahawa idgham al-ghunnah boleh kita jumpa 2, 3 atau 4 contoh dalam satu ayat yang kita baca. Sambung. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dalam ayat yang terakhir kita baca tadi ada 3 nun mati. Tapi malangnya ketiga-tiga hukum yang kita belum belajar. Jadi ustaz tak payah tanyalah perempuan ya. Kita teruskan. Sebelah muka surat sebelahnya. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar.
Stop kat situ. Anda katalah nafas dah tak cukup, berhentilah dulu kat situ ya. Tapi kan saya nampak kalimah ini. Cuba puan-puan bagi tahu ustaz apa jumpa apa. Fa in lam. Nun mati jumpa dengan lam. Pandai. Apa jawapan kita? Idgham bila ghunnah ataupun ringkasnya IB, idgham bila ghunnah. Pandai. Nak dengung ke tidak dengung ni? Tak dengung, pandai. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Dengar Ustaz baca. Adakah kalimah u'iddat lil kafirin, adakah layak disebut idgham bila ghunnah? Boleh tak kita sebut idgham bila ghunnah? Kenapa tak boleh? Tu ada huruf lam. Apa ni Ustaz buat ni? Tak ada apa ni. Tak ada nun mati dan tanwin. Puan-puan tahu tak Al-Kisahnya dulu, ada pelajar saya ni pantang jumpa lam. Semua dia jumpa lam, dia kata idgham bila ghunnah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kata puan, tidak semestinya jumpa lam semua kita kata idgham bila ghunnah. Tuan-tuan kena jumpa dulu nun mati atau tanwin. Betul? Baru dikatakan idgham bila ghunnah bila jumpa dengan lam atau ra. Kat sini hanya ada huruf lam saja. Tapi tak ada sebelumnya nun mati atau tanwin. Betul? Jadi secara automatik kalimah ini bukan idgham bila ghunnah. Habis tu Ustaz, hukum apa? Tadi bacaan kita u'iddat lil. Ini semua adalah hukum yang kita belum belajar. Nantilah kita belajar akan datang ya. Kita sambung. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي terlajak pula. Ustaz berhenti kat mana? Tajri saja ya. Tapi tak terpulang lah. Kalau perempuan ada nafas yang lebih nak sambung sampai min tahtihal anhar, silakan, tak ada masalah. Tapi saya nak tunjukkan kita hanya berhenti pada tajri. Okey, ghostan balik. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalau puan-puan tengok ayat tadi, ada nun mati, ada tanwin. Betul? Tapi nun mati dengan tanwin yang kita jumpa tu adalah hukum yang kita belum belajar. InsyaAllah minggu depan kita belajar hukum ni, baru kita boleh jawab. Ya, insyaAllah. Sambung lagi. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu. Macam tak berapa confident baca di tengah-tengah tadi. Cuba ulang perkataan. Min thamaratir rizqan qalu. Rizqan qalu ni hukum belum belajar lagi. Minggu depan baru kita belajar. Tapi bacaannya rizqan tu kena dengung. Rizqan qalu. Qalu tu berhenti kat situ ya. Puan-puan, kenapa Ustaz tak berhenti pada rizqa? Sebab di situ ada simbol lam alif. Dan puan-puan mungkin sudah sedia maklum daripada kecil lagi kita diajar, kalau jumpa simbol lam alif, maka itu adalah tempat larangan berhenti. Maknanya jangan berhenti padanya, sedaya upaya ya. Jadi itu sebab saya tak berhenti kat situ, saya berhenti pada qalu. Cuba ulang balik perkataan ayat tadi. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu. Okey, cuba dengar Ustaz baca ayat ni.
Thamaratir rizqan. Thamaratir rizqan. Apa jumpa apa? Tanwin jumpa ra. Tanwin tu baris dua di mana? Baris dua di bawah. Pandai jumpa dengan ra. Maka hukumnya idgham bila guna. Nak dengung ke tidak? Tak dengung. Tapi puan-puan jangan keliru. Selepas thamaratir rizq itu tak dengung. Lepas tu kita baca rizqalu. Yang tu dengung. Ini hukum minggu depan. Minggu depan kita nak belajar nama hukumnya ikhfa hakiki. Minggu hadapannya. Jangan tak datang minggu depan. Okey dah stop. Kita berhenti pada qalu. Go stand balik. Qalu hadha alladhi ruziqana min qabl. Yang puan-puan duk dengar qabl ada melantun-lantun, itu namanya hukum tak belajar juga puan-puan. Tapi nanti satu hari nanti kita belajar namanya hukum qalqalah. Ya. Okey, baik. Untuk ayat tadi tidak ada hukum yang kita dah belajar, melainkan hukum yang tak belajar ada dekat situ. Jadi kita jangan jawab. Wa utubihi mutasyabiha. ولهم فيها أزواج مطهرة Dengar Ustaz baca azwajum mutahharah. Apa jumpa apa? Tanwin jumpa mim. Nampak ya? Tanwin jumpa mim. Tanwin tu baris dua di mana? Baris dua di depan, jumpa dengan mim, maka hukumnya idgham ma'al gunnah. Nampaknya dalam ayat yang kita baca ni banyak hukum idgham ma'al gunnah bila gunnah. Ma'al gunnah bila gunnah saja ya. Dan puan-puan tahu tak apakah different perbezaan antara ma'al gunnah dan bila gunnah? Bila gunnah tak dengung. Yang tadi dengung. Pandai. Sekali lagi kita baca. Walahum fiha azwajum mutahharah. Jum mutahharah. Masa tetap baca azwajum tu ada bunyi sengau, betul? Itu namanya dengung. Wa hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, walaupun tak begitu banyak ayat yang kita baca, tapi memadailah puan-puan daripada langsung tak baca Quran. Dan puan-puan yang bersyukurnya kita hari ini pasal apa? Walaupun kita baca 4-5 ayat, tapi kita baca dengan berilmu, dengan bertajwid. Buktinya, kita soal jawab hukum tajwid tadi. Tuan-tuan, tuan-tuan suka tak Ustaz buat macam tadi tu? Teruskanlah datang ke kelas Ustaz. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat manfaat. Walaupun 1-2 hukum saja ya. Terima kasih banyak-banyak atas kerjasama tuan-tuan. Minggu ni tak ada apa-apa latihan. Rehat di rumah. Rehat. Jangan lupa minggu depan jumpa Ustaz balik. Boleh? Minggu depan kita nak belajar hukum yang baru iaitu ikhfa hakiki dan insya-Allah kalau ada masa sambung dengan izhar halqi pada minggu hadapan. Baik, terima kasih banyak-banyak. Kita akhiri kuliah dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.